Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi bersama dengan Faris Azman. Faris Azman berkongsi tentang cerita liputan yang beliau lakukan bersama juru kamera tentang liputan hari ini. Fokusnya tentang hari ini tentang isu gangguan bekalan air khususnya di Lembah Kelang dan juga Selangor. Ada lagi satu isu yang tak habis-habis untuk diperkatakan iaitu tentang isu politik. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini. Kalau diikutkan malam ini akan berlangsungnya mesyuarat mufakat nasional, dan daripada artikel yang ditulis ini, apa yang boleh kita jangkakan daripada mesyuarat mufakat nasional MN yang dijadual berlangsung pada hari ini. Kalau dipetik daripada fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jeneral Amir yang mengatakan ini hasil pada mesyuarat ini adalah menjadi akan dilihat sebagai medan terbaik mencari jalan penyelesaian bagi kemelut politik yang melanda negara pada ketika ini. Bercakap tentang kemelut politik, ketidaktentuan politik ini, saya nak bersama dengan Profesor Azizuddin Mohamed Sani. Prof adalah penganalisis politik daripada UUM. Prof, kita tahu malam ini akan berlangsungnya mesyuarat mufakat nasional, dan ini adalah lagi satu tumpuan yang akan menjadi tumpuan mega lah untuk hari ini dan juga untuk malam ini. Apa yang kita boleh jangka akan berlangsungnya dan akan menjadi tumpuan pada malam ini? Kalau diikutkan, ada yang mengatakan isu yang akan dibangkitkan adalah tentang penyertaan bersatu dalam muafakat nasional. Malah ada juga yang mengatakan adakah mungkin akan melihat kepada perbincangan tentang rombakan kabinet akan dibincangkan juga dalam meeting ataupun mesyuarat pada malam ini. Pada hemat penganalisis politik, Prof, mungkin boleh kongsikan apa lagi yang akan dibincangkan ataupun dibawa dalam rundingan dalam meeting ataupun syarat malam ini? Saya merasakan bahawa meeting malam ini satu meeting yang sangat penting lah. Ini meeting antara UMNO dan PAS, yang mana telah lama sebenarnya dah beberapa bulan tak buat meeting kan. Jadi kali ini mereka adakan semula. Dan meeting kali ini juga adalah ada satu meeting yang penting kerana timbulnya ura-ura bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang kerana patut UMNO ingin keluar lah dalam gabungan ini. Tapi luar ini saya rasa lebih kepada perbincangan yang teliti lah antara khususnya UMNO dan PAS. Pertama sekali saya rasa melihat pada keadaan bahawa ada tuntutan daripada UMNO supaya mufakat nasional ini didaftarkan secara rasmi. Mungkin sebagai parti gabungan kan. Tapi kalau itu yang dibincangkan, bagaimana keadaan Perikatan Nasional kan? Adakah akan bertindak antara Perikatan Nasional dan Mufakat Nasional? Jadi isu ini mungkin akan dirongkaikan kerana PAS, kalau didaftarkan maksudnya PAS juga berada pada dua-dua komponen ini. Patut yang kedua saya rasa yang akan dibincangkan lebih kepada pernyataan bersatu ataupun PPBN dalam Mufakat Nasional ini dan bagaimana kedudukannya. Dan ada yang dikatakan, misalnya Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa akan dibuatkan satu MOU, Memorandum of Understanding antara ketiga parti ini. Kerana sebelum ini piagam hanya melibatkan dua parti, kali ini masuk parti ketiga, jadi kena ada satu bentuk perjanjian barulah antara ketiga parti ini. Dan faktor lainnya yang juga disebut oleh Tan Sri Anwar Musa bahawa isu ini juga malam ini juga akan dibincangkan isu-isu yang nasional sifat dia, yang mana melibatkan rakyat, khususnya berkaitan dengan isu COVID-19, isu ekonomi yang perlu ditangani dan juga persiapan mufakat nasional untuk menghadapi perayaan umum yang ke-15. Jadi dalam konteks saya rasa dalam melihat pada lima perkara yang disebutkan tadi, malam ini ada satu perbincangan ataupun mesyuarat yang sangat penting lah yang akan menentukan hala tuju mufakat nasional, dan juga akan dibincangkan juga sejauh mana mufakat nasional harus dimantapkan dan juga kemungkinan berbincang bagaimana untuk mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional sehingga kepada PRU yang akan datang lah. Prof, tadi ada sebut tentang apa yang disebutkan oleh Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya, ini adalah jawapan terbaru daripada Tan Sri Anwar Musa yang mana mengatakan adalah bermanfaat kiranya MN dan juga MKT akan memberi tumpuan kepada beberapa perkara berikut. Yang pertama, bagaimana 22,000 cawangan UMNO dapat dikerah untuk menggerakkan community empowerment memerangi COVID-19. Keduanya tentang isu-isu kritikal ekonomi terutamanya menyentuh kebajikan rakyat, dan pastinya yang ketiga adalah tentang persiapan PRU ke-15. Pada pandangan Prof, rundingan MOU ataupun apa saja tawar-menawar dalam meeting pada malam ini, sudahnya
cakap tentang politik, pintu akhirnya adalah destinasinya adalah tentang rakyat. Elit politik sedang bergelut tentang posisi mereka, tentang jawatan mereka, tentang apa saja yang mereka mahu, tetapi di kalangan akar umbi, di kalangan rakyat, mereka mahukan apa yang pemimpin-pemimpin politik yang sebelum memberi maklum tentang politik rakyat, apa hasil daripada rundingan dan juga mesyuarat malam ini, apa yang sebenarnya manfaatnya untuk rakyat secara keseluruhan pada pandangan Prof? Kalau kita lihat perbincangan malam ini lebih berfokus kan kepada isu-isu dalaman dalam Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional kan. Itu yang cuba dirongkaikan dan cari kata kompromi dan penyelesaian kan. Yang mana kita tahu bahawa malam ini juga akan menentukan juga keputusan MKT nanti yang juga akan bermusyarat kalau tidak salah saya hari Selasa ini untuk mencari kata putus apa yang harus dilaksanakan sama ada terus bersama Perikatan Nasional atau memberikan peluang kepada satu bentuk kerajaan baru bersama Kata Harapan oleh terutama di kalangan UMNO. Tapi dalam konteks ini saya rasa rakyat tidak melihat ini lebih pada polemik politik peringkat atasan dan rakyat mahukan apa yang mereka harus terima sekiranya keadaan perundingan ini berlaku dan apa refleksnya kepada rakyat. Jadi dalam konteks itu saya rasa kenapa Susah Agong UMNO, Susah Agong Perikatan Nasional, Presiden Musa memasukkan perbincangan juga melibatkan isu ekonomi, isu COVID-19 dan cuba menggerakkan seluruh jentera UMNO untuk menangani juga isu COVID-19 yang mana kita tahu bahawa UMNO ni jenteranya besar dan meliputi seluruh negara dan mampu untuk menyumbang secara kebajikan kepada rakyat Malaysia. Jadi dalam konteks ini dikatakan sebagai sumbangan di pihak khususnya UMNO lah dan juga mungkin dalam PAS sendiri untuk membantu rakyat, meringankan beban rakyat khususnya dari segi ekonomi dan juga dari segi COVID-19. Tapi masih lagi kita nak melihatkan satu konkret, dasar konkret yang kukuh lah. Apa yang ingin dilaksanakan, apa usaha yang dilaksanakan untuk membantu rakyat. Jadi dalam konteks ini saya rasa rakyat juga saya rasa akan menunggu-nunggukanlah perspektif yang cuba dibawa melalui perundingan malam ini supaya dia ada impak dari segi dasar dan pelaksanaan yang rakyat akan terima dari segi khususnya lah saya rasa meringankan beban ekonomi yang sedang ditanggung oleh rakyat sekarang ini yang melihat polemik politik itu lebih pada polemik golongan atasan elit berbanding dengan kehendak dan tujuan rakyat yang ingin melihat kerajaan yang lebih stabil dan juga membantu rakyat lah meringankan beban mereka dalam menghadapi krisis ekonomi dan krisis kesihatan yang berlaku sekarang ini. Prof, mungkin terlalu awal untuk saya bertanyakan ini, tetapi secara ringkasnya pada pandangan Prof dan juga jangkaan Prof tentang mesyuarat muafakat nasional yang akan diadakan pada malam ini, adakah akan menemu jalan titik noktah penyelesaian tentang apa yang berlaku dalam seminggu, 2 minggu ataupun kebelakang ini, khususnya terkait dengan polemik politik secara keseluruhan pada pandangan Prof? Saya rasa ini lebih kepada pertemuan dua muka antara maksudnya PAS dan UMNO dia dan tidak melibatkan parti bersatu kalau ada melibatkan parti bersatu baru kita melihat bahawa satu dari segi pelaksanaan atau pendekatan yang sinkronis antara ketiga parti ini untuk mencari jalan penyelesaian Jadi saya rasa malam ni hanya mencari jalan titik tengah lah bagaimana ke arah penyelesaian yang lebih utuh lah di antara dalam Perikatan Nasional Jadi saya rasa mungkin selepas ini akan ada rentetan lagi pertemuan dengan parti bersatu misalnya untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih kukuh dan terusnya memastikan kerajaan Perikatan Nasional ini dipertahankan lah. Kalau tidak, maka peluang ini akan diambil oleh parti Pakatan Harapan untuk kerajaan. Jadi ini itu sebab malam ini ada rentetan kepada perundingan yang akan berterusan ke arah penyelesaian yang lebih harmonis lah dalam Perikatan Nasional. Okey, baiklah, terima kasih kepada Profesor Dr. Azrul Mohamad Sani. Profesor adalah penganalisis politik daripada UUM atas perkongsian jangkaan tentang mesyuarat muafakat nasional yang bakal diadakan di bangunan ataupun di Menara Dato' On dijadualkan pada 8 malam ini dan pastinya kami di Astro Awani akan membawakan perkembangan mengenai itu sama ada di Buletin Awani, di Awani 745 dan khususnya di astroawani.com. Saya kira itu sahaja untuk hari ini cerita-cerita di sebalik berita. Saya Fuzin, kita jumpa lagi.